Okey. Baik, semua orang boleh nampak tak slide saya ni? Boleh Encik. Boleh nampak ya? Okey. Okey, taklimat kita malam ni ialah berkaitan dengan kerja khusus EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Okey, jadi saya akan sampaikan tugasan ini seperti yang telah diluluskan, iaitu kalau kita tengok di sini, kamu semua adalah pelajar semester 1 2023-2024 bagi sesi akademik, dan kamu semua adalah ambilan Jun 2022 kan. Okay, jadi kamu akan ada 3 tugasan yang perlu dilaksanakan bagi semester ini. Yang pertama ialah ujian, iaitu pemberatannya sebanyak 15% bermula daripada 4 September, iaitu awal hari Senin hari itu sepatutnya, dan akan berakhir pada 13 September. Jadi insya-Allah untuk tugasan ini kita akan buat pada minggu hadapan. Okey. Lastnya pada hari Rabu 13 hari bulan. Jadi kamu semua perlu bersedia dengan tugasan ujian ini 15 dengan pemberatan 15% daripada hari Isnin hingga Jumaat lah sebagai tempoh. Mungkin saya akan lajak sedikit. Saya tulis itu 13 September. Mungkin kalau ada kekangan masa di mana-mana, saya bagi tempoh seminggu sehingga 15. Okay. Jadi kamu bersedialah untuk pada minggu depan. Tapi tak mungkin pada hari Jumaat. Itu nak beritahu. Isnin hingga Khamis. Sebelah malam. Okay. Untuk ujian 1. Ada lagi ke yang nak masuk tu? Sekejap Bila dia nak masuk ni, saya jadi masalah lah sikit. Okay, sekejap saya tengok siapa yang nak masuk tu. PKK. Ada lagi. Saya harap yang dah masuk jangan live jangan keluar. Saya tak nak admit dah ni. Saya nak teruskan dengan penyampaian ni. Okey, saya teruskan sekarang Baik, kita pergi pada tugasan. Baik. Ini tugasan 1 iaitu ujian tadi apakah soalan tajuk soalan bilangan soalan ada 40 soalan ikut JST ada dalam masa 1 jam. Tapi masa yang secara online-nya tak sampai 1 jam lah. Okey. Apakah bidang yang kamu akan jawab, iaitu berkaitan dengan konsep falsafah, iaitu bab 1 dan pandangan ahli falsafah Islam Barat dan Timur. Yang ini telah dibentangkan dalam kelas kan. Dan pensyarah pun dah bagi kuliah dan kamu pun dah buat pembentangan dalam kelas. Jadi kamu akan baca semula dan bersedia dengan soalan kuis. Okey. Ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan kuis? Tak ada. Okey, tak ada, saya teruskan. Yang ini ialah tugasan. Encik. Ya, okey, saya baik. Ada soalan-soalan? Bab berapa masuk kuis? Bab yang masuk kuis ni bab 1 dengan bab 2 tu. Sekejap saya buka dengan dalam MK sekejap Okey, bab yang masuk ialah bab 1 dan bab 2. Bab 1 berkaitan dengan konsep asas falsafah, bab 2 pandangan ahli falsafah Islam Barat dan Timur. 2 bab saja. Okey, untuk kuis. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya teruskan.
Tugasan 2. Tugasan 2 berkaitan dengan Tak ada penghasilan. Encik. Ya. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Penghasilan produk. Penghasilan produk ni tadi ialah pemberatannya 25%. Dia secara kerja berkumpulan. Satu kumpulan 3 orang dan mengikut kelas berkenaan lah. Macam kelas saya yang saya ajar, gabungan pengajian Melayu dan pengajian muzik. Jadi kita akan combine, kita tengok markah kat situ. Tapi kalau boleh lah, kita cuba dapatkan kumpulan itu dari kelas yang sama. 3 orang tu satu kumpulan dari kelas yang sama. Cuba bentukkan sekarang lah. Kalau ada masalah, barulah bagi tahu dengan pensyarah. Supaya senang kita nak bagi pemarkahan nanti dalam kelas yang sama. Kita cuba. Kalau tak dapat, baru kita akan gabungkan dengan kelas yang lain. Baik. Kemudian apakah Encik, ya. slide tak gerak. Tak gerak Ha. Tak. Memang saya nak terangkan tentang tugasan 2 ni. Ni saya nak gerak, saya nak terangkan yang ni. Tak habis lagi ni. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia punya penerangan berkaitan dengan PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, Encik, jadi ya. slide still dekat tugasan 1. Betul Oh, patutlah. Sama ke? Oh, okey. Sekejap saya check balik semula. Okay, dia hang kot. Okay, saya share semula. Boleh nampak tak? Tugasan 2 ada nampak tak sekarang ni? Nampak je. Saya kalau saya gunakan slideshow dia jadi hang. Saya rasa saya buat macam ni pun okey lah ke? Boleh nampak kan? Nampak je, nampak. Baik, saya teruskan. Okey, kalau macam tu saya terangkan macam ni saja. Jadi, pelajar diminta menghasilkan satu produk video kreatif menggunakan TikTok ataupun YouTube ataupun apa sahaja media yang kamu nak gunakan untuk penghasilan video kreatif. TikTok dan YouTube tadi sebenarnya adalah medium untuk kamu upload bahan untuk perkongsian secara online. Okey, tapi saya minta video berkenaan kamu burn dalam CD sebenarnya. Saya target kamu hantar dalam CD kepada saya. Tapi cuma satu isu yang berlaku kat sini. Kamu biasa menggunakan CD tak untuk burn video? Tak. Selalunya guna pendrive Kan saya kan cik dapat agak sekarang. dah. Generasi yang sekarang ni tak biasa guna CD. Ke CD pun tak kenal. CD tahu CD? Compact disc, tahu kan? Tahu. Tapi tak pernah burn. Tapi tak pernah burn CD lah. Tak pernah. Zaman sekarang guna pendrive encik. Memanglah. Tapi sebab saya memikirkan kalau kamu hantar dalam Google, dalam TikTok ataupun dalam YouTube tu, kamu nak kena share dengan saya lah lepas ni. Dan saya kena download pula video tu satu persatu. Saya memikirkan cara saya boleh dapat satu file video solid daripada kumpulan berkenaan yang dah siap label. Tu saya tengah memikirkan macam tu. Dan compact disc tu pula adalah kos yang paling murah. Cuma dia dah jadi out of date ataupun orang kata bukan teknologi sekarang dah. Itu masalah yang timbul kat situ. Nanti saya fikirkan balik cara penghantaran video tu. Yang pasti saya nak terangkan kamu kena buat video dulu. Yang cara penghantaran tu saya fikirkan kemudian dengan Puan Atika nanti. Baik. Yang pertama, video yang kamu hasilkan tu pun perlulah berkaitan dengan yang perkara yang yang saya nak sebutkan di situ. Kamu tengok ya, ada A, B, C, D tu. Yang pertama, video mestilah ada audio.
Video disertakan dengan audio. Dan berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey. Berkaitan juga dengan psikologi pendidikan. Sebab apa? Subjek ini kita buat KPPB. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Kita buat interdisciplinary dengan subjek yang diajar oleh Encik Zaman. Encik Zaman ajar semua kan, 4 kelas. Jadi kamu akan pilih beberapa topik mungkin dalam tajuk yang diajar oleh Encik Zaman tu berkaitan dengan psikologi pendidikan untuk dimasukkan dalam video tu. Itu yang kata interdisciplinary tu. Dan kena kaitkan juga dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey. Video berkenaan juga untuk penghasilannya perlu menggunakan storyboard. Kamu kena buat storyboard dulu. Okey, storyboard ni tahu tak? Iaitu papan cerita yang menceritakan apakah yang nak buat. Contoh, babak 1. Okey, babak 1 Aiman sedang mengajar, contohnya. Aiman mengajar tajuk apa? Perkembangan pendidikan di Malaysia. Dalam masa tu Aiman pun nak kaitkan dengan psikologi pendidikan. Maksudnya dalam storyboard tu kena cerita macam tu. Kena nampak ada watak tu dinyatakan di situ. Aiman pakai baju apa, Aiman cakap apa sedikit. Contoh-contoh itu dinyatakan dalam storyboard. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana bentuk storyboard tu. Okey. Kemudian penghasilan produk ni, pelajar perlu perlihatkan ulasan tentang sejauh mana pemantapan metakognitif ni dapat membentuk ataupun merekayasa pembudayaan belajar, cara belajar dengan menyeluruh. Maksudnya, apa yang kamu buat ni tadi berkaitan dengan pendidikan. Iaitu sejauh mana nak mantapkan metakognitif. Metakognitif ni bermaksudnya pemikiran kita. Pemikiran kita ni kita nak bentuk supaya dapat membudayakan belajar, cara belajar secara menyeluruh. Tapi kaitkan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia dan psikologi pendidikan. Boleh jelas tak ke situ? Okey, contohnya dalam psikologi pendidikan tu kamu belajar tentang apa? Perkembangan kanak-kanak kan. Contohlah saya andaikan macam itulah sebab saya tak ajar psikologi. Jadi apa yang Encik Zaman ajar tu kamu kaitkan sikit dengan apa yang kita nak tajuk kita ni, iaitu pembudayaan belajar, cara belajar secara menyeluruh. Ada soalan tak sekarang ni di sini tentang video yang nak dihasilkan ni? Tak ada soalan? Encik. Ya. So Ada soalan? basically Cik, Ya, doktor. Ya, teruskan. Apa dia? Apa soalan dia? Kira dia kalau time buat video tu kena hasilkan storyboard dulu. Lepas tu dalam video tu kaitkan perkembangan pendidikan dengan psikologi pendidikan macam tu. Ya, betul. Kena buat storyboard dulu. Storyboard ni papan cerita lah. Maksudnya satu storyboard tu satu kertas A4. Lukis pada sekeping kertas A4. Saya target kamu pakai kertas A4 saja. Saiz A4 semua standard. A4 dan buat landscape lagi sedang sebab banyak ruang yang kamu boleh gunakan. Jangan buat portrait, buat secara landscape. Kertas A4 tu. Saya akan tunjukkan contoh depan ni macam mana bentuk storyboard tu. Ada soalan lagi tak sebelum saya teruskan pada slide yang lain? Kita masih pada tugasan 2. Encik nak tanya, Ya. kita kena hasilkan video, jadi video tu kena buat dalam berapa minit? Bagus soalan kamu. Video tu kalau ikutkan GST ni, keperluan yang dikehendaki oleh MK ataupun APJM, video tu sepatutnya 1 jam punya video. Lama. Tapi saya memikirkan tak mungkin kamu nak buat video 1 jam. Buat 1 jam ni dah macam buat drama, buat filem dah tu. Jadi tu yang kita sebut, kamu kena buat hasilkan beberapa siri video.
Okey, saya pergi pada slide yang di sini. Ni kena tengok slide seterusnya. Arahan dia ni, pelaksanaan tugasan 2. Tugasan perkumpulan, saya ulang balik. Menyediakan 1 hingga 3 siri video pendek tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan yang saya sebut tadi lah, iaitu pembudayaan cara belajar secara menyeluruh tadi. Okey. Jadi buatlah 3 video. Kamu ada 3 orang satu kumpulan, semua orang dalam kumpulan tu kena berlakon. Ingat ya, sebab apa? Saya nak menilai markah individu dan markah kumpulan. Kalau ada ahli kumpulan tak bercakap, tak berlakon, markahnya kurang. Ingat tu? Nak ambil pelakon tambahan boleh, tapi ahli kumpulan berkenaan tu, kalau 3 orang, contoh Ahmad, Ali, Zack, 3-3 tu kena cakap. Tapi buat dalam bentuk 3 siri video yang berbeza. Satu siri video tu mungkin dalam 10 minit macam tu. Video kedua pun lagi 10 minit. Tak sampai 1 jam pun tak apa, tapi jangan kuranglah daripada 10 minit video. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Video tu kenalah kamu rakam dulu. Rakamlah menggunakan apa saja media, rakaman yang sesuai. Smartphone pun okey, dah powerful sekarang ni, boleh gunakan smartphone. Kemudian kamu kena sunting dia. Edit dia supaya dapat kita buang, kita cut bahagian-bahagian yang tak penting tu, kita boleh edit. Gunalah mana-mana software yang boleh buat editing. Kalau guna phone sendiri pun boleh gunakan VN, CapCut, apa nama? CapCut lah. Okey. Gunalah apa-apa software untuk buat editing. Dan nanti kamu render video tu, jadikan satu video yang solid video untuk kamu upload lah nanti ke dalam satu mungkin YouTube ataupun TikTok tu nanti. Okey. Yang penting kat sini yang keempat ni, storyboard penghasilan video. Kamu kena ceritakan, kalau saya tulis di sini burn CD kan, hantar kat saya bersama dengan storyboard. Tapi tak apalah, saya akan fikirkan kemudian burn CD ni adakah sesuai lagi dengan keadaan sekarang ni. Okey. Jadi storyboard ni kena buat dalam kertas A4. Kena tunjukkan. Sebab apa? Saya akan menilai juga penghasilan storyboard itu. So, contohnya kalau buat video berkaitan dengan pengajaran. Contohnya kamu buat pengajaran. Sebab untuk tugasan 2 ni, kamu kena rujuk HPK 2 iaitu perkembangan pendidikan di Malaysia. Iaitu sebelum merdeka sampai kepada falsafah pendidikan di Malaysia tu dalam HPK 2. Okey. Iaitu bab 3 dan 4. Kamu kena ceritakan perkembangan iaitu daripada sebelum merdeka, selepas merdeka, pendidikan masa kini, implikasinya dan sehinggalah falsafah pendidikan di Malaysia. Itu konten yang perlu ada dalam penghasilan video ni. Bagi tajuk saya dengan buat artikel lah untuk falsafah pendidikan perkembangan pendidikan di Malaysia. Bagi tajuk Encik Zaman pula, kamu boleh pilih mana-mana tajuk pun. Sebab kita nak KPPB kan saja, nak interdisciplinary kan saja dengan tajuk falsafah ni tadi. Mungkinlah kamu boleh buat tajuk video kamu tu berkaitan dengan sistem pendidikan pondok di Malaysia sebelum merdeka kan. Nak kaitkan dengan budaya belajar, cara belajar ni kan secara menyeluruh. Nak gambarkan macam mana. Okey, kemudian nak kaitkan pula dengan psikologi tu tadi macam mana. Maka terhasillah video kamu berlakon tu macam mana. Jelas tak? Boleh Google, tengok dekat YouTube macam mana. Kalau nak tengok dekat YouTube pun mungkin tengok dialog yang nak diucapkan saja. Contoh-contoh dialog. Jadi kamu boleh buat dialog kamu sendiri nanti. Boleh tak macam tu? Ada isu tak nak tanya? Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan slide yang ke-6 ni. Masih pada tugasan yang kedua. Format storyboard ni iaitu menggunakan kertas bersaiz A4. Font Arial saiz 11. Maksud saiz 11 ni kamu punya penerangan.
atas tu gambar yang dilukis for storyboard, bawah tu adalah penerangan dia. Langkau 1.5 baris ni maksudnya langkau dia lah, langkau baris tu. Kalau boleh tak ada peniruan lah, tak ada amalan plagiat dari situ Kemudian format penghasilan video menggunakan kamera, tak kisahlah kamera apa nak pakai pun, janji dia sharp. Kualiti visual dia tu hendaklah jelas, boleh difahami. Kemudian tak bolehlah buat babak-babak yang sensitif dan mencetuskan isu yang kurang sesuai. Itu yang penting lah. Okay. Dan yang ketujuh, storyboard ni tadi perlulah mempunyai liputan isi kandungan yang menyeluruh, ada konsisten, penerangan tentang video, okay? Menerangkan semua tentang video yang kamu buat tu. Itulah dia yang dipanggil storyboard. Okay, saya tunjukkan sekarang apa contoh storyboard. Ini contoh, sekejap saya tunjuk yang ni dulu. Ini contoh storyboard. Boleh nampak tak ni? Saya tunjuk storyboard ni. Nampak tak? Tak. Oh, tak nampak Okey, saya stop dulu. Yang ni. Nampak tak? Okey, ini contoh storyboard. Buat bentuk petak macam ni lah pada kertas A4 tu. Tapi buat secara landscape lebih macam panjang kan. Okey, jadi nampak yang kamu nak tulis. Tajuk apa, tulis kat atas. Okey, apakah yang nak dimasukkan dalam video tu dinyatakan di sini. Itu maksud storyboard. Tapi yang ni dibuat dalam bentuk slide. Storyboard ni sebenarnya macam slide saja. Sama macam slide, cuma dia dalam kertas. Kamu kena lukis tu dalam kertas. Bukan secara digital. Lukis pada kertas macam ni. Nyatakan tajuk apa. Boleh guna pensel ataupun pakai pen, tak ada masalah. Macam ni kan. Dia nak buat cerita tentang logo UKSI, ada maklumat diri dia. Okay. Tentang keluarga dia, gambar apa dimasukkan. Tapi yang ni saya nak beritahu sangat tak kemas lah. Ini contoh yang paling tak kemas. Jangan buat macam ni. Ini sangat tak kemas. Saya nak cuba nak bagi tahu kamu semua bentuk storyboard tu macam ni lah. Nanti saya akan sharekan semula bentuk yang sebenar yang saya dapat. Ini yang saya dan Google lebih awal lah, tapi yang paling tak kemas. Bukan yang ini Nanti saya share lagi satu. Okey. Yang ini kalau tengok rujukan, contoh jurnal yang ditulis oleh Wan Hasmah Wantih ni, dia menceritakan tentang cara penghasilan storyboard. Okey. Saya Google kat atas ni. Okey, kalau dapat dalam storyboard tu. Okey. Okey. Dia ada gambar-gambar yang perlu dimasukkan. Kalau kamu tak pandai lukis, boleh ambil gambar-gambar potong tampar dalam tu pun tak apa, saya terima. Okey, contoh macam ni lah kan. Ini kamu gambarkan ialah papan storyboard yang kamu dah ada dalam A4 tu. Okey, action 1 ni kat sini bermaksud kamu terangkan dalam storyboard tu watak pengenalan mengenai watak dan perwatakan. Contohnya kamu terangkan macam cerita kat sini kan. Sufi baru pulang daripada membeli belah, menunggu tepi jalan seorang diri, dua lelaki motosikal mematikan. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam storyboard tu untuk action 1 tadi, permulaan tadi, diceritakan di bawah storyboard. Itu maksudnya storyboard. Contohnya kamu buat satu video yang berkaitan dengan saya terangkan tadi kan, sistem pendidikan pondok lah, saya ambil dalam perkembangan pendidikan Indonesia tadi tu. Nak terangkan video yang pertama tentang sistem pendidikan pondok tadi. Maka kamu ceritakan daripada awal, scene 1, apa yang berlaku dalam tu. Ahmad memakai songkok, pakai baju apa, cerita dia sedang buat apa. Okey. Babak 2 pula. Jadi babak 2 tu maksudnya storyboard yang kedua pula.
Action tu Ahmad buat apa pula? Yang kedua, contoh kat sini. Sufi bergelut menarik baik tangan, contoh kan, dia menerangkan. Tapi atas action tu ni kena ada gambar yang berkaitan dengan storyboard yang kedua ni untuk bagi action yang kedua. Apa yang Sufi sedang buat. Itu maksud storyboard. Penerangan tu ada di bawahnya. Cerita pergerakan tu di atas dalam petak macam yang saya tunjuk tadi tu. Okey. Sehinggalah berapa banyak babak apa yang kamu buat pun kena ceritakan di bawahnya. Supaya saya faham storyboard tu apa dia yang berlaku dalam tu. Sebab storyboard ni sebenarnya dia menggambarkan video tu. Okey. Contoh je lah ni. Okey. Contohnya pencahayaannya apa, light, alat apa yang digunakan dalam storyboard. Okay. Kalau proses nak sediakan storyboard tu apa yang perlu ada, kena perbincangan antara 3 orang tadi. Kan 3 orang ahli kumpulan kan. Okay. Seorang jadi ketua, seorang buat skrip, seorang bagi tugas, seorang lukis storyboard, bagi tugas macam tu. Storyboard tu pula tu boleh buat lukisan menggunakan thumbnail saja, thumbnail sketch. Buat ringkas saja, tak apa. Jadi persoalan yang perlu keluar kat sini kan, kamu tengok sini. Apa matlamat? Apakah moral yang nak dicapai dalam cerita tersebut? Kamu kena ceritakan. Watak utama dia siapa? Mood setiap babak tu macam mana? Warna yang dipilih, pakaiannya, watak aksinya, semua ni kena nyatakan dalam storyboard. Nampak tak dia kata cipta thumbnail lakaran. Ya. Dalam storyboard tu kena adalah lakaran yang ringkas. Okey. Saya rasa kamu mungkin pernah buat storyboard kot masa belajar sekolah dulu kan. Cuba ingat balik, boleh Google. Tapi saya akan share dengan kamu bahan ini. Journal ni saya akan share dengan kamu semua nanti. Okey. Ada soalan tak nak tanya tentang tugasan 2? Encik, Ya. saya nak tanya. Yang storyboard ni, Ya. ada maksimum batas perkataan tak? Tak ada maksimum. Terpulang. Selagi kamu nak cerita sampai maksud kamu ceritalah. Tapi janganlah panjang-panjang sangat kot. Saya pun tak larat nak baca. At least contoh macam ni lah. Satu kertas A4 tu, atas tu dalam petak, bawah dia tu penerangan dia. Cukup lah. Muat dalam satu kertas cukup bagi babak yang berkenan. Kemudian babak yang kedua pula, storyboard yang kedua. Macam tu. Maksudnya setiap satu scene tu satu kertas A4 macam tu? Ya, macam tu lebih kurang. Kadang-kadang tak semestinya satu scene tu kalau nak senang satu storyboard. Tapi kadang-kadang dalam satu video dia ada banyak scene, banyak babak. Contoh kan, kalau kamu tengok kartun lah, orang buat kartun animasi kan, watak kartun Bobo Boy tu kan, contoh kan, kartun Bobo Boy tu dia bergerak daripada satu point ke point yang A ke point B kan, contohnya. Pergerakan dia tu dengan aksi dia tu, dia buat apa, dia cakap apa, dah satu scene. Kalau macam kamu berlakon pula kan, contoh. Kamu pegang buku ataupun nak mengajar di whiteboard, kamu conteng nak menceritakan tentang sesuatu, falsafah atau pendidikan contohnya kan, nak menceritakan tentang falsafah. Jadi pergerakan kamu, pakaian kamu bercerita kat depan dan menyampaikan kuliahnya contohnya, atau mencerita mengajar dalam kelas tu contohnya. Kalau dia adalah satu babak, settle lah, tak ada masalah. Cuma ceritakan ringkas saja. Apa yang kamu cakap? Secara ringkas je. Tak perlulah dengan detail. Kamu cakap A sampai Z tu tak perlu. Itu maksud storyboard. Ringkas saja. Ceritanya, pointnya menceritakan tentang falsafah pendidikan, kaitkan dengan psikologi. Yang itu saja saya nak tahu. Faham tak? Faham. Ada satu lagi. Ya. Yang storyboard ni, setiap ahli kena buat ke ataupun satu kumpulan sediakan satu je storyboard? Satu kumpulan satu storyboard. Okey. Merangkumi 3 orang tu. Sebab ada 3 video kan. Untuk 1 jam punya tu, saya andaikan 1 jam. Tapi saya percaya kamu takkan buat video 1 jam. Terlalu panjang.
Saya rasa saya akan andaikan satu video yang kamu buat tu ada 3 siri video, satu video pun takkan kurang daripada 10 minit lah saya target. Cuba buat macam tu. Jadi kamu lebih kurang kamu akan dapat lebih kurang setengah jam punya video. It's okay lah bagi saya. Kalau siapa yang yakin dia boleh buat 1 jam, oh hebat lah. Memang terlalu hebat lah. Boleh buat video, buat filem. Ada soalan lagi tak? Doktor, Ya. kiranya kita hasilkan 3 video kan untuk tugasan ni kan? Betul. Jadi satu video tu kita boleh hasilkan banyak lah babak-babak untuk storyline tu. Betul. Oh, kiranya macam storyline tu contohnya kalau ada sampai 10, so 10 babak tu untuk satu video macam tu. Betul. Faham tu? Dan bila ada 10 babak, maka ada 10 storyboard lah. Kiranya dia macam kita kena lukis-lukis macam babak ni masuk waktu jumpa scene-scene semua macam tu lah. Betul. Tapi thumbnail sikit saja. Tak payah real muka orang apa semua kan. Tak payahlah begitu detail, tak perlu. Kamu bukannya pelajar seni. Saya faham. Thumbnail sikit saja cukup. Tapi janganlah comot sangat. Kena hantar assignment ni kan. Buatlah kemas-kemas sikit. Macam tu. Kiranya yang sketch tu just tunjuk lakonan sekali dengan kita punya penerangan ke ataupun just lakonan je? Dalam sketch tu Dalam sketch tu tunjukkan aksi pergerakan pelakon sedikit, bermula di mana, lepas tu terangkan saja di bawah. Tak apa dah, saya dah faham lah cukup. Penerangan tu lah yang membantu. Bodoh. Ya, okey doktor. Ni siapa? Islah ke? Maaf cik, ada gangguan daripada orang lain tadi. Oh ya ke? Okey, tak apa. Nak tanya-tanya, apa dia? Encik, Ya. kan untuk tugasan video ni bab 3 dan bab 4 kan? Betul. So maksudnya kita boleh pilih lah nak 4.4 ke 4.6 macam tu? Betul. Contoh kan, bab 3 tu dia ada cover dia kat situ, kamu boleh pilih pecahan dia ada sebelum merdeka, selepas merdeka kan, rujuk dalam buku yang kamu dah beli tu kan. Nampak 4.3 ke 4.4 ke, pilih yang mana. Janji daripada bab 3 dengan bab 4 saja. Banyaklah tu, takkan sama semua orang. Lagi soalan? Kelas pengajian Tamil jelas tak? Senyap je. Orang kata Encik, senyap. jelas encik. Jelas. Bagus. PKK jelas tak? Jelas. Okay. Pengajian Melayu, muzik. Jelas cik, jelas. Alhamdulillah. Okey, nanti kalau tak jelas, rujuk dengan pensyarah yang mengajar waktu dalam kelas. Okey. Saya nak teruskan dengan tugasan 3. Ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada doktor. Baik. Kalau Boleh tak ada, teruskan doktor, boleh teruskan. saya stop sharing. Okey. Sekarang ni saya nak terangkan tentang tugasan 3 Saya ulang balik slide tadi. Okey. Ini tugasan 3 Tugasan 3 iaitu penulisan akademik. Pemeratannya 30%. Paling banyak daripada tugasan 1 dan tugasan 2. Tugasan 1 saya ulang balik 15%, tugasan 2 video tu 25%, tugasan 3 ni penulisan akademik 30%. Maksudnya paling banyak dan dia kena buat secara individu. Yang jelas bukan kumpulan. Jadi ni dah diterangkan analisis satu model kurikulum yang dipilih dan cadangkan satu aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang sesuai dilaksanakan dalam usaha mewujudkan pembelajaran yang berkesan di bilik darjah.
Okay, nampak tak? Maksudnya ketika jalankan proses pengajaran dan pelajaran, guru menggunakan beberapa model kurikulum. Model kurikulum ni macam di sinilah, iaitu model objektif seperti yang dicadangkan oleh Tyler dan Tabar, model proses Stenhouse. Yang ni kita tak masuk lagi ni. Nanti kita akan masuk lepas sampai hujung-hujung nanti. Tapi kemudian kamu kena bacalah buku tu. Atau boleh Google dulu. Jadi kamu kena cadangkan satu aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan. Maksudnya pengajaran-pengajaran lah. Yang sesuai dilaksanakan dalam usaha nak wujudkan pembelajaran berkesan di bilik darjah. Buat esei yang tak lebih daripada 1,200 patah perkataan. Mesti masukkan dua model ini dalam penulisan. Kalau kamu Google pun kamu akan jumpa dua model ni. Dan kamu huraikan, terangkan bagaimana guru boleh mengaplikasikan dua model ini dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Okey. Okey, ada soalan tak setakat tu? Tak ada. Ada jelas lah. Ini simple je bagi saya. Video tu lagi agak berat dah daripada yang ni. Yang ni bagi saya rasa okey, lebih mudah daripada tugasan dua tadi. Okey, arahan dia macam biasalah format penulisan menggunakan font size 11 ya, Arial, Arial 11, langkau 1.5 dan penulisan rujukan dia tu adalah menggunakan APA style iaitu American Psychological Association. Kena ikutlah APA style tu. Kalau tak tahu nanti saya akan share macam mana nak buat penulisan secara APA style. Saya rasa kamu pun dah dapat taklimat kot tentang APA style ni. Boleh Google, tengok cara contoh penulisan. Kalau contohnya kamu rujuk buku kan, siapa nama penulis, kalau ada 3 penulis nak tulis macam mana, kalau seorang penulis nak tulis macam mana, tahun bila, penerbit siapa, tu yang dipanggil APA style. Kena ikut format yang betul. Okay. Ada satu apps yang kamu boleh gunakan untuk copy dia punya APA style tu. Kita copy, kita boleh paste dalam rujukan kita. Satu saja saya nak pesan, kalau kamu buat penulisan rujukan ni, pastikan apa yang kamu masukkan dalam di bahagian rujukan itu ada dalam penulisan. Contoh kamu katalah, okay, mengikut Ahmad 2013 menyatakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah itu perlu dilakukan secara berkesan, perlu ada kaedah pentaksiran. Okey. Pastikan apa yang kamu tulis tu, yang Ahmad cakap tu, kamu rujuk dia, ada dalam APA style tu di bahagian rujukan. Tapi yang saya pernah jumpa penulisan sebelum ni yang pelajar hantar, dia buat rujukan tu banyak, ada 10 rujukan. Tapi bila saya tengok dalam penulisan, tak ada satu pun. Itu masalah dia. Bila saya dapat detect macam tu, markah tu tak dapat markah banyak lah. 30% tu dia tak dapat sepenuhnya. Tu cara dia. Sebab apa, yang ini kamu boleh buat sendiri di bilik masing-masing dalam laptop. Kamu ada masa yang panjang untuk buat penulisan akademik ni. Okay. Jadi saya teruskan kat sini arahan dia. Bila dah siap nanti, kerja kursus penulisan akademik ni hendaklah dilengkapkan dengan maklumat ni. Nama pelajar, kegiliran, kad pengenalan, kumpulan unit, semua ni maklumat ni ya. Saya akan share slide ni nanti dalam grup kelas. Nanti saya akan share juga dengan Puan Atika. Okay. Dan mesti ada pengakuan. Kena standard lah maklumat ni, kena lengkap standard cara penulisan tu. Cover dia warna apa? Kena standard satu kelas. Ada logo IPG, kena ada, tajuknya apa. Okay. Jadi tugasan yang baik, dia kena ada kriteria ni lah. Isi kandungan dia menyeluruh, ada olahan isi, ada keaslian dia. Boleh rujuk dekat Google tu banyak contoh-contoh jurnal yang menulis berkaitan dengan Tyler dan Tabar ni, model tu. Jadi kamu olah lah. Siapa yang cakap, kan, ambil ayat dia, kamu ceritakan siapa merujuk, menurut siapa dia cakap apa, kan. Dan apa pendapat kamu pula. Dia lebih kepada kamu rujuk dia dan apa pendapat kamu. Macam tu cara nak menulis itu.
Dan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat memenuhi kehendak tugasan. Okey. Habislah, itu saja tugasan 3. Ada soalan nak tanya berkaitan dengan tugasan 3? Penulisan akademik? Encik, tarikh hantar untuk setiap penulisan untuk setiap tugasan. Ada, nanti saya tunjuk sekali lagi. Soalan lain? Tak ada. Tak ada? Okey, bagus. Semua faham. Okey, menjawab soalan tadi. Ni tarikh dia. Okey. Ujian last 13 September. Jadi minggu depan tu last lah saya akan buat kuis minggu depan. Okey. Penghasilan produk 20% tadi last hantar 2 Oktober. Okey, mula 14 September minggu depan lepas siap hantar kuis kita dan tarikh akhirnya hantar 2 Oktober Video tadi siap semua. Penulisan akademik mula 3 Oktober hantar 23 Oktober. Tengok tempoh-tempoh dia tu. Berapa hari. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada? Kalau senyap tu tak ada lah. Okey. Saya stop dulu. Okey. Jadi, saya stop recording.